们今天要来思想的经文是在雅各书。 Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini dari surat Yakobus. 我们很感谢主的恩典，我们同工们写了一段很恰当的经文。 Bersyukur pada setiap pelayan-pelayan kita, mereka memilih satu tema ayat yang begitu tepat. 因为这个是社会关怀周。 Karena ini berkaitan tentang sosial atau bebelas kasihan di dalam masyarakat. 我们的讲题是怜悯胜过了审判。 Tema kita pada pagi hari ini adalah belas kasihan menang atas penghakiman. 我们第一堂就讲第8节、第9节。 Di ibadah kebaktian 1 kita akan membahas ayat 8 dan 9. 然后我们要一同来思想12、13节，在第2堂的聚会。 Dan di ibadah kedua kita akan lebih khusus membahas ayat 12 dan 13. 雅各书第2章第8节，经上记着说，要爱人如己，你们若全守这自主的律法才是好的。但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，人是成了犯律法的。你们既然要世人自由的律法受审判，就该在律法说话行事。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯也是向审判夸胜。 Surat Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai 13 demikian. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. 我们读经就到这里。 Demikian pembacaan firman. 今天早上我们要一同来思想雅各书。 Pagi ini kita akan merenungkan surat Yakobus. 那么，请问你雅各书最主要的信息是什么呢？ Permisi tanya, apa pesan utama dari surat Yakobus? 我自己一点儿都不敢说我已经明白透彻雅各书。 Saya sendiri tidak berani mengatakan bahwa saya sudah memahami dengan dalam surat Yakobus. 但是大概41年以前，我在神学院教解一课。 Tapi di 41 tahun yang lalu di sekolah teologi saya mengajarkan bagian surat 我心 ini. 里面就一直想啊，将来怎么样把我一点点的研究写成书。 Saya terus memikirkan bagaimana saya bisa menuangkan sedikit dari apa yang sudah saya analisa kepada banyak orang. 但是41年前我读的书不多啊。 Tapi 41 tahun yang lalu saya belum belajar terlalu banyak. 靠主的恩典，靠主的怜悯，读了一些书呢，后来就写了一本注释。 Setelah melalui anugerah dan kasih dan belas kasihan Tuhan, saya belajar mendapat begitu banyak informasi dan akhirnya saya membuat satu buku. 这个本注释 tafsiran 一共有600多面。 Tafsiran ini kurang lebih ada 600 halaman. 我拼命把字弄小一点。 Saya berusaha membuat hurufnya sekecil mungkin. fontnya lebih kecil sedikit，那个字体把它弄小一点。 Jadi ukuran kalimat kata hurufnya itu sangat lebih kecil. 如果那个 font 大一点啊，那会700面哦。 Kalau fontnya saya besarkan, maka mungkin akan membuat 700 halaman. 写了以后啊，我有点担心人家不要读。 Setelah saya menulis, saya khawatir orang-orang tidak bisa menerimanya. 但是上帝可怜我，上帝安慰我。 Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada saya. 也曾有一个执事，他告诉我，什么事我读完了。
Di salah satu gereja ada seorang majelis yang berkata kepada saya, musuh saya sudah baca semuanya. 我问他你花了多久？ Berapa waktu yang sudah kita habiskan? 他说他花了整整1个月去读它。 Katanya saya menyelesaikan dalam 1 bulan. 另外一个知识又告诉我，在别的城市、别的教会， Di dalam kota yang lain, gereja yang lain, seorang majelis juga berkata kepada saya, 他买了书，他说他都快要完了。 dia katakan saya sudah membeli dan saya hampir menyelesaikannya. 为什么我要强调这一点？ Kenapa saya ingin menekankan hal ini? 因为马丁路德不喜欢雅各书。 Karena Martin Luther tidak menyukai surat 这 Yakobus. 本书的信息其实跟罗马书的信息不大一样。 Karena isi dari pesan surat Yakobus dengan surat Roma itu sangat berbeda. 我们将来会讲一讲。 Nanti kita akan bahas 但是 sedikit. 总而言之，这本书的信息是因为当时的有钱人跟穷人发生了争执。 Tetapi asal mula adanya surat Yakobus ini karena saat itu orang Yahudi terjadi perselisihan sengit antara yang kaya dan miskin. 所以跟当时候的社会的情况有关。 Jadi ini berkaitan dengan kondisi pada zaman itu. 那个时候还没有照相机， Saat itu di zaman itu belum ada foto, 所以那个图片肯定是后来的人画的。 belum ada kamera. Jadi itu gambar yang dilukis. 画什么呢？画雅各被人家从城墙上推下来，后来用洗衣的棍子把他打死。 Apa lukisan yang dilukis itu adalah Yakobus yang didorong dari atas tembok dan hingga jatuh dan kemudian dipukul dengan alat cuci baju. 呀，本东安yang mencuci pakaian，以前洗衣服在河边咚咚咚打衣服的。 Karena di zaman dulu saat orang mencuci baju dia akan menggunakan satu pentungan untuk memukul-mukul bajunya. 表面的理由他传异端， Alasan yang diberikan saat itu adalah karena dia menyebarkan ajaran sesat. 实际的理由因为他维护穷人。 Alasan sebenarnya adalah karena dia membela kaum miskin. 所以这个图画就是写雅各怎么样被人家打死的。 Jadi lukisan ini menggambarkan bagaimana Yakobus meninggal. 当时候的地主的地很大， Pada zaman itu tanah itu begitu luas. 但是没有田地的穷人，只能够做农民、做日工。 Tapi buruh tani yang tidak punya tanah akhirnya mereka hanya bisa bekerja kasar. 那请问你这个雅各书跟罗马书有什么分别呢？ Jadi permisi tanya, apa perbedaan surat Yakobus dengan surat Roma? 还没有讲分别，要讲相同。 Sebelum kita analisa evaluasi perbedaan, kita akan evaluasi persamaannya. 雅各跟罗马相信同一位的救主。 Yakobus dan surat Yakobus dan surat Roma mempercayai Allah yang sama. 雅各跟这个保罗跟罗马书都是维护穷人。 Yakobus yang menulis surat Yakobus dan Paulus yang menulis surat Roma sama-sama membela kaum miskin. 雅各是罗马教会的领袖，很注意教会的合一。 Yakobus adalah salah satu penatua di gereja Yerusalem, jadi sangat memperhatikan jemaat. 保罗也尊重雅各，注意教会的合一。 Dan Rasul Paulus juga sangat mengapresiasi Yakobus yang memperhatikan jemaat. 雅各注意传福音，这个保罗也注意传福音。 Yakobus dan Paulus sama-sama mengutamakan penginjilan. 但是这两个人也有很多区别的地方哦。 Tapi di antara keduanya ada banyak perbedaan juga. 罗马书大概是56年写的， Surat Roma ditulis kurang lebih di tahun 56. 雅各书大概是40年代写的。 Sementara surat Yakobus di tahun 40-an. 他们接受书信的人不同。 Orang-orang yang mereka berinteraksi itu berbeda. 雅各书是写给犹太人基督徒。 Surat Yakobus ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi yang di 犹太人哦， orang Yahudi. 犹太人哦，所以没有过礼的麻烦。Itu sebabnya tidak ada masalah sunat. Sunat. Ah, 没有隔离的麻烦。 Jadi tidak membicarakan, tidak ada masalah sunat di dalamnya. 但是罗马的教会
罗马书、罗马的教会有犹太人，但是很多是非犹太人。 Sementara gereja di Roma itu tidak hanya orang Yahudi, tapi juga yang non Yahudi. 雅各书是要告诉双方面，穷的、有钱的，没有，让他们要彼此相爱。 Jadi surat Yakobus menyatakan baik yang kaya atau miskin harus saling mengasihi. 保罗写给罗马的意思是说，犹太人你们不要强迫非犹太人受过礼。 Sementara di surat Roma, Paulus menegaskan orang-orang Yahudi jangan kamu memaksa yang non Yahudi untuk melakukan 因为我 sunat. 们是因信得救的人， Karena kita dibenarkan oleh iman. 我们不能靠立法， Jadi kita tidak mengandalkan hukum 我 Taurat. 们不是靠立法， Kita tidak 我们 mengandalkan 是 hukum 用 Taurat. 信心接受耶稣基督给我们的救恩。 Karena dengan iman kita menerima dan percaya akan keselamatan dari 我们 Tuhan 没 Yesus. 有什么地方可以夸， Tidak ada yang bisa kita megahkan. 所以两个人用相同的词汇字源，但是含义不一样。 Jadi keduanya menggunakan kalimat yang sama tapi dengan tujuan yang berbeda. 比方说，这里讲信心，这里也讲信心。 Misalkan keduanya membahas tentang iman. 其实雅各书的信应该翻译成信仰。 Sementara dari Yakobus, iman yang diucapkan adalah iman. Di surat Yakobus, istilah kata iman itu lebih baik diterjemahkan iman kepercayaan, 信仰。那如果一个人有信仰， Kalau seseorang mempunyai iman, 你有没有行为啊？ adakah perbuatan? 你的行为是什么？ Apa perbuatanmu? 你要帮助穷人。 Kamu harus membantu orang 你有信 miskin. 心没有？ Kamu percaya? 你嘴巴说平安啊，平安啊，平安啊。 Mulutmu terus berkata damai, damai, damai 那 sejahtera. 些穷人没有东西吃，没有衣服穿，已经发抖了，你还问他平安？平安什么？没崩价了。 Tapi kalau yang miskin itu dia kelaparan dan kedinginan, maka damai sejahteramu itu kosong belaka. 你的信仰在哪里啊？ Di mana iman kepercayaanmu? 所以等下我们会看它的分段后来有3个，告诉我们要有信仰，要有行为。 Jadi kita nanti akan membahas ada 3 bagian inti dari surat Yakobus, yaitu ada iman dan ada iman kepercayaan dan ada perbuatan. 但是罗马书不一样哦。 Tapi surat Roma, 罗马书是说我们要信出信心的手，我们要相信主。 sementara surat Roma mengatakan kita harus dengan segenap hati beriman kepada 因为 Tuhan. 我们不是靠自己遵守立法的行为来得救的。 Karena kita tidak bisa mengandalkan akan ketaatan kepada hukum Taurat. 我们现在转回头来再看雅各书。 Kita akan kembali kepada surat Yakobus. 雅各书基本上就对3方面的人讲的。 Pada umumnya surat Yakobus menuju kepada 3 kategori 头一种 masyarakat. 人 Yang pertama, 每人说好野狼 kata orang Medan itu orang yang kaya. 好野狼，有钱的很可能是地主， Biasanya kita bisa kira-kira mereka adalah tuan tanah. 他们还没有信耶稣。 Mereka belum percaya Tuhan. 你有道理，我有钱。 Kamu punya prinsip-prinsipmu. Aku Kamu benar, saya punya duit. Yang benar kamu, yang punya duit saya. 所以我可以把你抓这个雅各书第2章就告诉我们这个。 Jadi di surah Yakobus pasal 2 sudah menjelaskan demikian. 你有道理，但是碰到我没有道理，你pasti kalah，因为我有累你无累。 Walaupun sekalipun kamu benar, tapi karena saya kaya, maka saya yang akan menjadi benar. 但是第2种的人是基督徒， Kelompok kedua adalah yang percaya Tuhan Yesus. 他们可能不是农民， Yang pasti mereka bukan buruh tani. mungkin bukan mereka pedagang，他们是商人， Mungkin mereka adalah pedagang. 所以他们有一点钱。 Jadi mungkin mereka sedikit punya uang. 第3种的是最穷的，是农民。 Kelompok ketiga adalah kelompok petani yang paling miskin. 讲到这里了以后，我们就要讲他的上下文了。 Jadi bahas sampai sini kita akan melihat sedikit ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. 请大家来看context，第2章第1节到第4节。 Kita akan membaca konteks dari pasal 2 ayat 1 sampai 4. 那边就是说，
那是第二种的人啊，有一点钱的人啊，是以外貌待人的。 Yaitu kategori kelompok kedua yang punya uang sedikit, mereka itu suka memandang muka. 碰见有钱的人，他爸爸爸爸爸爸。 Mereka saat melihat orang yang lebih kaya, mereka akan dengan hormat memuji-muji. 啊，看见没有钱的人，你坐在地上好了。 Saat mereka melihat kategori yang lebih rendah dari mereka, mereka akan memperlakukan 你 dia 坐在地 semena-mena. 上， Kamu duduk di lantai 你坐 saja. 在我的椅子啊，弄肮脏我的椅子了。 Kalau kamu duduk di kursi saya, kamu akan mengotori kursi saya. 第二段讲什么？ Bagian kedua, 雅各书责备那些比较有钱的基督徒， yaitu Yakobus 比较有钱的人。 yaitu Yakobus menegur orang Kristen yang lebih kaya, 因 yang 为他们 non-Kristen. 欺负那些基督徒是穷的。 Karena mereka menghina kaum miskin. 然后第三段就是我们今天要讲的， Bagian ketiga yang akan kita pelajari hari ini, 那是谁犯了律法就要受律法的审判。 yaitu siapa yang melanggar hukum akan dihukum sesuai hukum Taurat. 然后14到17、18到22、21到26分成3段。 Kemudian ayat 14 sampai 17, 18 sampai 20 dan 21 sampai 26 dibagi dalam 3 bagian. 那就是信仰和行为。 Yaitu iman, kepercayaan dan buktinya. 我请问你为什么要分3段？ Permisi tanya kenapa kita bagi menjadi 3 bagian? 因为它的 format、它的 form、它的格式有一个格式。 Karena mereka masing-masing mempunyai format yang berbeda. 在神学界啊，把 form criticism 翻译成 analysis bentuk 那是错的。 Kalau di teologi mereka menyebutkan dalam analisis bentuk itu sebenarnya tidak tepat. 在印尼文啊，把 analysis bentuk itu 没有 form criticism 应该翻译成 analysis format。 Kalau dalam terjemahan yang tepat harusnya analisis format. 比方说你写请帖， Contohnya kamu membuat undangan. 你的女儿要结婚， Mungkin putrimu mau menikah. 我一看你的 format， Saat saya melihat format 哎， tulisanmu, 我就知道你是基督徒了， saya akan mengetahui kamu Kristen atau 我知 bukan. 道你是中国文化的了。 Saya bisa mengetahui kamu pasti punya budaya tradisi China. 因为中国华人基督徒写请帖那个 format 我就知道你是谁了。 Karena orang Kristen Tionghoa yang membuat undangan itu akan kelihatan format 这 khusus. 个 format 有一段、第2段、第3段。 Jadi format ini ada bagian 1, 2 dan 3. 到第3段的时候， Dan bagian yang ketiga 讲2个人， membahas 2 orang. 一个是亚伯拉罕，一个是莱赫。Rahab， Yaitu 1 Rahab satu Abraham。 dan 1 Abraham. 马丁路德不要写雅各书注释， Jadi Martin Luther tidak suka akan Yakobus ini. 但是加尔文有写，Calvin tulis。 Tapi Calvin menulisnya. Calvin 读到这一段的时候，他说heran了， Saat Calvin membaca sampai ayat ini, dia terus berpikir 他说 heran, 有一点奇怪了， ada sesuatu yang aneh. 但是他想不出来什么原因。 Tapi dia tidak bisa menemukan alasannya. Abraham 男的， Abraham adalah laki-laki, 莱赫女的。 Rahab adalah perempuan. Abraham 有钱， Abraham berduit, 莱赫没钱。 Rahab tidak berduit. 莱赫这个 Abraham 是受人尊重的， Abraham itu dihormati, 这个莱赫orang看不， sementara Rahab diremehkan. 为什么啊？ Mengapa demikian? 为什么要 compare 这2个人呢？ Kenapa harus dibandingkan kedua orang ini? 哈哈哈！我不敢说我懂啊。 Saya tidak berani berkata saya paham. 如果你看我的注释， Kalau engkau membaca tafsiran saya, 我认为一个代表有钱人，一个代表没有钱的人。 saya berpendapat satu mewakili kaum kaya dan satu mewakili kaum miskin. 有钱的亚伯拉罕有信仰，要有行为； Kaum miskin yang diwakili Abraham, dia harusnya punya iman dan punya perbuatan. 没有钱的莱赫，他代表穷人。 Sementara kaum miskin yang diwakili Rahab
mewakili orang miskin. Mewakili orang miskin. 穷人也要有信仰，也要有行为。 Orang miskin juga harus punya iman dan punya perbuatan. 你有钱，我没有钱。 Kalau tidak punya uang ya sudah. Anda punya uang, saya tidak begitu kaya. 那么你有钱的，要在你的行为里面把信仰表达出来。 Dari yang kaya, kamu harus menunjukkan imanmu melalui perbuatan. 相信没有钱的，我们被人帮助的，我们被人同情的，我们也要在我的行为里面把我们的信仰表达出来。 Sementara saya yang miskin, walaupun saya dikasihani dan memohon belas kasihan orang, tapi saya juga harus menunjukkan iman saya melalui perbuatan. 我有一次去 Los Angeles 讲道， Ada satu waktu saya berkunjung ke Los Angeles untuk berkhotbah. 有一个人告诉我，Pak Pendeta， Ada seorang yang berkata kepada saya, 我们的教会啊，itu 有钱全部， jemaat gereja kami itu kaya-kaya. 全部那个 berlian 很大的。 Mereka memakai perhiasan berlian yang besar-besar. 我坐在他旁边，我 minder。 Saat saya duduk di samping jemaat tersebut, saya merasa minder. 好不好？姊妹们拿起来看看有没有 berlian。 Mungkin ada saudara-saudari yang memakai berlian, boleh ditunjukkan? 我想来想去，这个又怎么样处理啊？ Saya terus pikirkan bagaimana 对不对？ saya menangani hal ini. GMI Emmanuel, it must be a very rich church， betul lah。 GMI Emmanuel pasti gereja yang sangat kaya. 我们kasih pengumuman， 我们报告。 Akhirnya kami kasih pengumuman. Penghasilan 1 bulan 300 juta boleh ke sini. Kita buat pengumuman jemaat yang boleh hadir tempat ini hanya yang berpenghasilan 300 juta. 1 bulan 1 bulan. baru boleh datang. 300条以下的tolong entang来lah。 Kalau yang penghasilan sebulan di bawah kurang dari 300 juta tidak usah ada. 哇，还没有讲完，大家骂我了，对不对？ Mungkin sebelum saya selesai khotbah saya sudah dimaki-maki. Kalau gitu, 我 terbalik。 Kalau gitu saya akan terbalik. 我 kasih pengumuman。 Saya akan kasih pengumuman demikian. 从下个礼拜开始， Mulai minggu depan, penghasilan 3条的才可以来。 hanya yang berpenghasilan sebulan 3 juta yang boleh datang. 你的penghasilan 如果3条以上的，tolong entang来。 Kalau yang penghasilannya 3 juta ke atas, minggu depan tidak perlu datang. Karena 我们 GMI sayang 穷人， Karena gereja kami GMI mengasihi orang miskin. 无几人entang来。 Jadi orang kaya tidak Orang usah kaya datang. jangan datang, orang miskin yang datang. Karena kita sayang sama orang miskin. 我问你行得通吗？ Apakah ini bisa menjadi satu solusi? tolong，你告诉我说都是有钱人，我坐在他旁边，我 minder。 Kau jelaskan bahwa semua itu jemaat kaya, saat saya duduk saya merasa minder. Oke lah, pokoknya sekarang 3条 baru boleh datang. Ya udah kita tetapkan saja, hanya yang berpenghasilan 3 juta yang boleh datang. Supaya kita sama-sama miskin, sama-sama tidak usah minder. Begitu kan? Nah, 怎么办呢？ Apakah ini solusinya? 我告诉你啊，有钱人要有信仰，要有行为；穷人要有信仰，要有行为。tidak usah minder。 Jadi baik orang kaya maupun miskin sepatutnya ada iman kepercayaan dan juga ada perbuatan. 我们今天要把我们的行为在信仰里面表达出来。 Karena melalui perbuatan kita membuktikan iman kita. 所以我们今天呢，要来学习第2章第8节到第13节。 Jadi saat ini kita akan mempelajari surat Yakobus 2 ayat 8 sampai 13. 教导我们说，怜悯胜过了审判。 Karena yang mengajarkan kita bahwa belas kasihan menang atas 为 penghakiman. 什么要讲审判呢？ Kenapa kita membahas 因为有 penghakiman? 些人已经犯了律法，不patut lah。 Karena ada orang-orang yang sudah melanggar hukum. 我们今天就读2节的经文， Hukum Taurat kita akan baca ayat 8 dan 9. 这有2节，因为是2个句子。 Karena ini 2 kalimat. 然后第9节 Lalu di ayat 9. 啊，那有2个子句 anak kalimat， Dan ada anak kalimat. 在第9章。 Di ayat 9 ada 1 anak 总 kalimat. 而言之呢，这个呢告诉我们说，jika 如果 Jadi anak kalimat itu yang menghubungkan, yang mengatakan jika. 是非常对称的。 Itu sangat tepat. 关于什么呢？
terkait apa? 关于那个至尊的立法 Yaitu terkait hukum utama. 啊，我今天稍微讲这个又hukum又一个utama。 Saat ini saya akan membahas hukum dan juga utama. 这里是一个词组 frasa。 Jadi ini ada satu frasa. 这个 frasa 这个词组两个字，一个是 hukum， 一个是 dari raja。 Dua kata ini, satu frasa ini dibentuk dari dua kata yaitu hukum dan dari raja. TB 把它翻译成 utama。 Terjemahan baru menerjemahkan sebagai utama. 和本把它翻译成至尊。 Sementara di dalam bahasa Mandarin sebagai harga diri. 至尊 yang paling utama。 Yang paling utama. 但是请问你这个究竟指什么啊？ Tapi permisi tanya, sebenarnya ini merujuk kepada apa? 我们长话短说， Kita- 很可能这个是指犹太人的立法。 Ini kita akan singkatkan, kemungkinan ini menuju kepada hukum orang Yahudi, hukum 但 Taurat. 是加了这个 yang dari raja 这个君王的立法， Tapi karena dia ada menambahkan yang dari raja, hukum dari raja. 很可能这个立法不是从犹太人的角度看， Kemungkin- 乃是从这个主耶稣的角度来看。 Kemungkinan hukum yang dari raja ini tidak dipahami dari persepsi orang Yahudi, tapi dari Tuhan. 耶稣基督用的这个雅各写这样的，让我们可以明白，我们要从另外的角度来看这个立法。 Surah Yakobus menjelaskan bahwa kita harus melihat ini dari persepsi yang berbeda. 这个立法是从君王来的， Yaitu hukum ini diturunkan dari raja. 这个君王是谁呢？ Siapa raja di sini? 这个君王就是上帝， Raja ini adalah Allah. 上帝赐下立法， Allah yang memberikan hukum. 上帝是公平的法官。 Allah adalah hakim yang adil. 再加一个啊， Dan satu lagi, 上帝是满有怜悯的神， Allah adalah Tuhan yang berbelas 是 kasihan. 满有怜悯的神。 Tuhan yang penuh dengan belas 上 kasihan. 帝是赐下立法， Tuhan adalah pemberi hukum. 上帝是公平的法官。 Tuhan adalah hakim yang adil. 上帝不但是公平的法官，上帝是满有怜悯的神。 Tuhan tidak hanya hakim yang adil, tapi juga penuh belas kasihan. 斯布真是在英国很出名的一个教会， Spurgeon 教牧 adalah 师。 seorang hamba Tuhan yang terkenal di Inggris. 他讲道的时候，万人来听。 Setiap dia berkhotbah ada puluhan ribu orang datang mendengar. 他曾经讲过一句很出名的话， Dia pernah katakan satu kalimat yang begitu terkenal. 他说：“如果有人骂你不好， Saudara, jika ada orang yang mengatakan hal buruk tentangmu, 你不要生气， jangan marah. 因为其实 Karena 原来 sebenarnya 原来你比他讲的更不好。 Karena sebenarnya kamu lebih buruk dari apa yang dia katakan. 如果人家说你不好， Kalau ada orang yang katakan engkau buruk, 不要生气， jangan marah. 因为其实你比他所讲的更不好。 Karena sebenarnya kamu lebih buruk dari apa yang dia katakan tentangmu. 为什么我要这样讲呢？ Kenapa saya katakan demikian? 因为我要提醒你啊， Karena saya mau ingatkan, 我们其实犯了很多的错误。 karena kita melakukan terlalu banyak kesalahan. 第十节、第11节， Di ayat 10 dan 11, 他便告诉我们常常犯法。 dikatakan kita terus berdosa. 立法有10条诫命， Hukum Taurat ada 10 hukum. 比方说这个10条是款子，有10个 ring，10个 ring。 Jadi misalkan hukum Taurat 10 hukum ini diibaratkan sebagai satu ring dan ada 10 ring. 这个 ring 套着这个款子， Jadi rantai ini saling berkaitan 这个款子一个接一个， dan mereka saling berkaitan. 你没有犯所有的， Sekalipun kamu tidak melakukan semuanya, 但是只要你犯一条，这个 ring 就断了啊！ tapi
salah satu. Salah satu saja yang kamu lakukan, sebenarnya kamu sudah mempengaruhi semuanya. 这个链子有10个环哦， Jadi rantai ini ada 3 ring, 10。 ada 10 ring yang saling berkaitan. 如果断了一条，你就是犯法的人。我们犯什么法？ Kalau satu mata rantai itu putus, berarti semuanya sudah rusak. Jadi dosa apa yang kita lakukan? 犯了一个错误，那就不是爱人如己。 Kesalahan yang sering kita lakukan adalah melanggar hukum kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 这节经文是从这个利未记19章18节引用来的。 Jadi ini diambil dari ayat Imamat 19 ayat 18. 如果你看它的希腊文的话， Kalau dilihat dari bahasa Yunani, 你就会发现雅各非常慎重的引用这一节的经文。 kita bisa memahami bahwa Yakobus sangat sering dan sangat menekankan penggunaan ayat ini. 但是问题在哪里？ Apa masalahnya? 要爱人如己， Mengasihi orang lain seperti diri sendiri. 你要爱你的邻舍如同自己。 Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 这个人啊，这个邻舍是谁呀、 Siapa itu sesamamu? 如果你倒回去利未记的话， Kalau kita balik ke Imamat, 好像说这个邻舍这个人啊，就是我们犹太人。 sepertinya kata sesama itu merujuk kepada sesama orang Yahudi. 但是如果你真的好好去读利未记第19章， Tapi jika kita benar-benar membaca Imamat 19, 你就会发现摩西非常关注穷人， kita akan menemukan bahwa Musa begitu memperhatikan orang miskin. 他非常关心那些残废的人。 Dan Musa sangat memperhatikan orang-orang yang cacat. 你会发现说，摩西受神的引领感动，他非常注意那些非犹太人，不是犹太人的人。 Kalau kita melihat Musa begitu digerakkan Tuhan, sehingga ia begitu mengasihi orang yang non-Yahudi. 他甚至在第33节、34节 Bahkan di Imamat 19 ayat 33 dan 34, 教导说，也要爱那些非犹太人，好像你自己。 memerintahkan untuk mengasihi orang asing seperti dirimu sendiri. 你有没有爱人如己？ Apakah engkau mengasihi orang asing sesuai Oh, seperti ayo. dirimu sendiri? Saya ada. 我很爱我的祖祖，我很爱我的孙子。 Saya sangat mengasihi cucu saya. 除了爱孙子，爱谁？ Selain cucu siapa lagi? 哦，你爱爸爸，你爱妈 Nah, 妈。 saya mengasihi ayah saya, ibu saya. 我姓陈的， Saya marga Chen. 凡是姓陈的我都爱。 Semua yang marga Chen saya sayang. 凡是kaki lang， Kalau orang sendiri, kaki lang。 orang sendiri. 我到菲律宾的时候，我的阿姨讲一句话，我听不懂。 Saat saya berkunjung ke Filipina, tante saya mengatakan satu kalimat yang saya tidak paham. 他是同安人， Dia adalah orang 他同安人 Tong'an. 啊，我是南安人。 Aku adalah 我们 Nan'an. 讲的这个福建话有点不一样 Dialek Hokkien yang kami gunakan itu berbeda. 啊。他讲一句话我不大听得懂， Jadi dia ada katakan satu kalimat yang saya kurang pahami. 他说烂狼，我们的人orang kita， Orang kita, 烂是狼，伊唔是狼咩？ kita adalah orang, dia bukan orang. 烂狼， Kalau kita orang, 烂狼是咩狼啊？ kita orang siapa? 在菲律宾啊，烂狼是华人。 Kalau di Filipina, kata itu merujuk kepada orang Tionghoa. 哦，烂狼伊唔是狼。 Orang kita adalah orang, dia bukan orang. 亲爱的弟兄姐妹，咱家是狼，别人唔是狼咩？ Saudara-saudari yang terkasih, kita orang adalah orang, apakah orang lain bukan orang? 哎，我告诉你啊，耶稣基督连仇敌都认为是烂狼哦。 Tuhan Yesus mengatakan orang asing itu juga manusia. 在好撒玛利亚的比喻里面， Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, 你听过啊？ engkau pernah mendengar 那个好撒玛利亚人是坏人哦。 orang Samaria yang baik hati itu sebenarnya dianggap sebagai orang yang jahat. 我这个嘴巴不可以乱讲话啊， Saya tidak boleh asal 因为这个有 ngomong. 点粗鲁。杂精，杂精。 Saya agak kasar, tapi kayak itu adalah orang yang
keturunan campuran. 雜精嘅，唔是假猶太人，不是 Jadi 真猶太人。 bukan orang Yahudi asli. 打仗仇敌500年了， Setelah berperang 500 tahun, 哇，sudah bermusuhan 500 tahun。 sudah bermusuhan 500 tahun, 但是kaki人唔係tolong kaki人哦， tapi orang sendiri tidak saling menolong. 即使走過，里面人走過，沒有tolong。 Imam lewat, 但是好撒瑪利亞人tolong他哦。 tapi orang Samaria yang baik hati memberikan pertolongan. 這個人啊，要下耶利哥給人家打到半死， Orang ini dalam perjalanan ke Yeriko dirampok dan dipukul 連 habis-habisan. 站起來都不能夠。 Bahkan berdiri pun tidak 他 sanggup. 把他扶上，坐上他的驢子， Orang Samaria ini memapah dan menaikkan dia， menaikkan di keledainya 呀，帶他去旅館，還付錢哦。 dan membawa dia ke penginapan dan membayarkan ongkos penginapan. 我告訴你，這條律法要從耶穌基督的角度來看。 Saya katakan kepadamu, ayat ini harus dipahami dari sudut pandang Tuhan Yesus. 因為你跟我常常有一些標準， Karena kamu dan saya biasanya punya satu standar. 我們的標準是什麼，就決定了我們怎麼樣看人。 Standar kita menentukan bagaimana kita memperlakukan orang lain. 在羅馬書第2章，他所批評的，就是拿以外貌待人的那些人。 Di surat Roma 2 itu menekankan jangan memandang muka dalam memperlakukan orang lain. 這條律法命令我們要去愛別人。 Hukum Taurat, hukum ini memerintahkan kita untuk mengasihi orang 你 lain. 要愛別人，用愛自己的那種態度來去愛別人。 Kamu harus mengasihi orang lain dengan cara sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. 我們可以同情別人， Kita boleh mengasihani orang 就 lain. 好像主耶穌從心的深處動了憐憫的心。 Seperti Tuhan Yesus yang tergerak dalam hatinya dan memberikan belas kasihan. Di dalam bahasa Yunani, kata itu sesungguhnya berurusan dengan perut. Tergeraklah, kalau mau diterjemah baik, dari hati yang sedalam-dalamnya belas kasihan. Karena kata benda dari kata kerja ini adalah rahim, ada perut. Itu sebabnya saya juga senyum. Bahasa Indonesia boleh mengatakan Allah yang rahimi. Saya heran. 我们中国人，我们华人讲心， Kalau orang Tionghoa mengatakan dari hati, 其实还要加肠。 sebenarnya harus tambah usus. 所以说你是好心肠的人。 Sehingga ada pepatah, engkau adalah orang yang sangat baik, tapi diterjemahkan secara literal adalah baik hati dan ususnya. 我ada kalanya bingung, ini Yunani, ini Indonesia, ini Tionghoa, kok bisa kait mengait ya? 我们不能够单单可怜人家。 Tentu saja kita tidak bisa hanya sekedar mengasihani orang 你 lain. 拿1000灯、2000灯，那是可怜人家。 Kalau engkau punya uang, kamu berikan uang, itu kamu kasihan 你 sama 拿了 orang itu. 东西丢给他，世界上没有人喜欢。 Kalau kamu ambil barangmu atau uangmu, kamu lemparkan untuk dia, tidak ada yang senang. 但是圣经的教导是，我们要同情人家， Tapi Alkitab mengajarkan kita harus mengasihi orang lain. 我们要有同理心，我们有同情心。Kita harus mempunyai simpati dan empati. 我们要从别人的角度来看别人的感觉。 Kita harus punya simpati dan empati, yaitu bisa melihat dari sudut pandang orang lain. 我刚才讲了去 Los Angeles， 是不是？ Tadi saya jelaskan saya pernah berkunjung ke Los Angeles untuk berkhotbah. 我要问你，有钱的跟没有钱的，如果在 Los Angeles 吵架，siapa yang ngalah dulu？ Saya permisi tanya, kalau di Los Angeles, yang kaya dan yang miskin sedang bertengkar, siapa yang akan menang? 谁先啊？siapa yang terlebih dahulu mengalah？谁先应该退让？
Siapa yang mestinya lebih mengalah? 我再问一次啊， Saya tanya sekali lagi. 今天的功课啊， PR hari ini, 回家去好好想。 pulang boleh 我无累 pikirkan. 亦无累，哎，不对不对，他无累我无累。啊， Satu kaya, satu 我 miskin. 看见他，我不喜欢他。 Saya lihat dia, saya tidak senang. 我比较穷，他比较有钱。 Saya lebih kekurangan. Bapak Ibu，我要问你，是有钱的mengalah，还是穷的mengalah？ Harusnya yang miskin mengalah atau yang kaya mengalah? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 如果我们有怜悯人的心， kalau kita punya hati yang penuh belas kasihan, 雅各书说你们做得对， Yakobus mengatakan kalian harus bertindak dengan tepat. 你们做得对，跟你们被证明有错，那是相对的。 Engkau yang bertindak dengan tepat dan yang terbukti bersalah itu bertentangan. 这是一个句子，8节9节是一个句子。 Ayat 8 dan 9 adalah sama-sama punya anak kali. adalah Satu kalimat. 有2个子句， Jadi ada dua kata anak kalimat. sama-sama dimulai dengan jika， 都是如果开始的。 Sama-sama dimulai dengan kata jika. 我们把它翻译过来， Coba kita terjemahkan. 因为一本是西汉主子译本已经出版了，一个是贝贝伊嘎也已经出版了。 Ada dua versi yang sudah diterbitkan. PBIK 是 Lembaga Alkitab Indonesia 出版的。 PBIK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan untuk Anda terjemahan yang lebih kaku, yang lebih harafiah. Jika kalian memang menaati hukum dari raja, menurut nas Alkitab, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, dengan tepat kalian bertindak. Di lain pihak, tetapi jika kalian memandang muka, kalian berbuat dosa karena dibuktikan bersalah oleh hukum itu sebagai pelanggar-pelanggar. 若你们确实按照经文遵守君王的律法，当爱人如同你自己，你们做得对。但是若你们偏待人，你们犯罪，因有别律法被证明有错，正如犯法的人。请你注意，在第9节， Mohon diperhatikan ayat 9. 这里说你们是这个以外貌待人， Jika kalian memandang muka, 你们是怎么样的人啊？ maka kalian termasuk orang yang bagaimana? 你们偏待人，你们犯罪，你们被证明有错，正如犯法的人。 Jika kalian memandang muka, kalian berbuat dosa karena terbukti bersalah oleh hukum sebagai pelanggar. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 为什么以外貌待人是严重的错误呢？ mengapa memandang muka itu merupakan kesalahan yang serius? 因为有个人的偏见， Karena ada pendapat orang, 我们有bukan ada prasangka， ada prasangka, 我们有主观， kita punya pendapat yang subjektif. 我们有1、2次不愉快的经历，所以我们断定这些人都是坏的。 Karena kita punya pengalaman 1-2 kali pengalaman yang tidak mengenakan sehingga kita menyimpulkan orang ini jahat. 我们的心里面有恶意在其中。 Dalam hati kita sudah ada hal yang jahat. 孔夫子有3000个学生， Confucius punya 3.000 murid. 有72个是他最得意的。 Ada 72 orang adalah orang-orang murid yang dia sangat kasihi. 孔夫子曾经说：“我以言弃人，是指宰予；以貌弃人，是指子夷。”他的意思就是这样说。他的意思就是这样说。 Artinya demikian. 他承认他犯了错。 Dia katakan, dia mengakui dia bersalah. 他看见有一个人叫做宰予， Saat dia melihat salah satu murid bernama Cai Yu, 很会讲话，
很会讲话。 Dia sangat pintar 哇， berkata-kata. 好人，好人，好人。 Dia kemudian memuji-muji. 那个人叫宰鱼的人，后来叫他很失望，因为很懒惰。 Sementara Cayu ini menjadi murid yang sangat malas. 所以他说：“朽木不可雕也。” Kayu yang buruk tidak boleh dijadikan bahan untuk diukir. 还有一个学生叫做子瑜， Ada seorang murid lagi bernama Ziyu. 后来他不大喜欢他， Akhirnya dia kurang suka padanya. 所以他就离开孔夫子，后来自己成为一个很出名的人。 Akhirnya murid ini meninggalkan Confucius dan membentuk satu ajaran sendiri. 孔夫子承认他错， Confucius mengakui dia melakukan kesalahan 他以外貌待人， karena dia memperlakukan 得到一 dengan 个坏 berbeda. 的学生。 Dan akhirnya dia mendapatkan murid yang buruk 他以外貌待人， karena dia memandang muka memperlakukan murid. 一个很有潜力的学生， Seorang murid yang begitu berpotensi 他设置教诲，他离开了他。 akhirnya meninggalkan dia. 不可以外貌待人。 Jangan memperlakukan orang dari permukaan, memandang muka. 我们低头祷告， Kita berdoa. 慈悲的天父，我们把自己仰望在你的手中。 Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya. 求你监察我们的内心， Kiranya Tuhan memeriksa hati kami. 求你引导我们的道路， Kiranya Tuhan menuntun jalan 求 kami. 你教导我们爱你更深。 Kiranya Tuhan mengajari kami boleh mengasihi Engkau lebih dalam. 因为爱你的缘故， Karena mengasihi Engkau, 求你教导我们爱我们不喜欢的人。 ajarkan kami untuk mengasihi orang-orang yang kami tidak senang. 靠赖主耶稣基督的名祷告， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.